duduk meja depan kali tak? Duduk depan sekali. Ya, mula-mula. Okay, nampak kan? Nampak ya? Okay, Nampak bagus. Ego. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam, Ego. warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Sihat semua? Sihat. Assalamualaikum. Hai Ego. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okay, bagus. Semua sihat Cikgu sihat, kan? Alhamdulillah. Kurang sihat. Kurang sihat. Tapi tak apa. Apa dia? Dengar tak? Dengar. Okey, baik. Okay, jelas. Apa tu, kurang sihat. Tapi tak apa, kita ada ubat kan? Jadi kita makan ubat. Okay. Cikgu ada bagi awak video kan? Ada Ada kan? Dah tengok? link YouTube. Dah. Dah, Ego. Bagus dah tengok. Tentang apa tu? Dia tentang Gurindam 12. Oh, bagus. Bagusnya Halim kan. Gurindam 12. Fasal ke berapa tu? fasa ketiga. Fasal ketiga. Okey, bagus. Bagus. Semua dah tengok video kan? Okey, hari ni kita nak orang kata apa tu, bincang lah Kita nak bincang, kita nak dalami sikit sebanyak tentang Gurindam 12. Tapi kita akan bincang tentang fasal ketiga. Okey. Sebelum tu, sebelum kita pergi jauh kan, ni link YouTube yang cikgu dah share kat awak tu kan. Okey, sebelum tu awak pun dah tengok kan macam mana cara nak apa tu melagukan Gurindam ni. Tahu tak? Dah tengok dah cikgu. Dah tengok dah? Dah cuba-cuba tak? Ada cuba-cuba tak? Cikgu tak cuba sebab cikgu rasa macam ada yang berbakat dalam ni untuk Gurindam kan. Ada yang berbakat Gurindam. Tak apa. Syamil. Okey, sekejap lagi. Awish kan. Cikgu dengar-dengar Awish berbakat sekejap lagi kita boleh cuba Okey. Sebelum tu, apa yang awak faham tentang Gurindam 12 fasa ketiga ni? Apa yang awak dah tengok? Apa yang awak mungkin dah baca kan daripada kita punya buku tu, apa yang awak maksudnya apa yang awak faham walaupun sikit, apa yang awak faham? Dia macam menjaga anggota badan daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah. Okey, Awish kata melakukan menjaga anggota badan daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah, maksudnya perkara yang negatif lah kan. Okey, bagus. Lagi apa yang awak dapat lagi daripada Gurindam ni? Banyak tak? Pandai diri. Pandai jaga diri. Betul, kena pandai jaga diri kan. Okey, hari ni kita nak bincangkan tentang Gurindam fasal yang ketiga ni, okey? Okey, sebelum tu kita tengok okey, apa itu Gurindam? Semua ambil masa 60 second, 60 saat. Cuba fikir apa itu Gurindam? Sekejap. Okey. Gurindam ialah macam bentuk puisi yang tak terikat atau tak ada bentuk. Okey, maksudnya kat sini bentuk apa tu puisi kan Gurindam ni. Okey, bagus Darwish. Baru nak cakap. Okey, Pak An pun baru nak cakap kan benda yang sama kan. Okey, bagus, maksudnya tu awak orang kata dah study awal kan. Dah tengok dah. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni. Jadi Gurindam tu kita lihat, mari kita tengok. Kita tengok sejenis bentuk puisi. Okey, sejenis bentuk puisi yang terdiri daripada pengajaran. Okey, pelbagai jenis pengajaran. Lepas tu
apa tu, kita lihat orang dulu-dulu kan macam mana dia nak mengajar kita dan dia nak bagi nasihat dalam bentuk gurindam. Siapa pernah dengar gurindam? Tak. Ada tak? Tak pernah. Awish Tak pernah cikgu. Baru pernah. tadi je dengar. Oh, baru tadi dengar sebab hari tu Awish kata dia peminat puisi kan, dia peminat puisi. Jadi mungkin dia pernah dengar, cumanya dia tak tahu jenis-jenis apa tu puisi yang dia dengar kan. Awis Ya, lagi ya. sikit Awis. Awish nanti kita cuba Awish boleh tu kan. Okey. Yang Boleh lain pun berbakat. ramai lagi yang berbakat dalam ni. Hari tu yang boleh berpidato lah, yang boleh bersyarahan lah, semua ada dalam ni. Jadi bila awak dah ada suara tu dan bolehlah kan cuba untuk bergurindam. Okey. Mari kita tengok. Untuk gurindam 12 yang fasal ketiga ni, okey, gurindam 12 ni kenapa dia disebut sebagai gurindam 12? Sebabnya dia ada 12 fasal. 12 fasal, 12 cerita, 12 pengajar, 12 jenis cerita kan, nasihat. Okey. Kat sini kita tengok yang kita nak belajar ni fasa ketiga. Okey, fasa ketiga ni macam awak dah dah ceritakan tadi kan, dia lebih kepada nak kita untuk menjaga ataupun memelihara anggota badan daripada melakukan perkara yang negatif kan. Okey. Betul. Ini bila kita lihat dekat gurindam 12 fasal ketiga ni, awak tengok berapa rangkap yang ada dalam fasal ketiga? 7. 7. Siapa tu? Izzati. Bagus. 7. 7. 7 kan. Okey, cikgu macam mana ni kita nak kira rangkap dia tu macam mana kan? Okey, awak tengok. Yang ini kita sebut dia sebagai rangkap pertama. Ini rangkap kedua, rangkap ketiga, rangkap keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Okey, dalam fasal ketiga ni dia ada 7 rangkap. Maksudnya kat sini gurindam ni dia boleh bermula dengan 2 rangkap sehinggalah 12 rangkap. Dia bersifat bebas. Okey. Dan kita tengok mari kita tengok satu-satu rangkap Kita tengok satu-satu rangkap. Okey, siapa nak cuba baca dekat cikgu? Siapa nak cuba melagukan gurindam bukan baca, melagukan gurindam. Siapa nak Awis, cuba? cuba sikit Awis. Macam mana nak sikit. lakukan ni? Siapa nak cuba? Apa dia? Saya tak boleh tarik tinggi-tinggi. Dah Boleh cuba. ambil plus Ambil Macam-macam rangkap pertama nasyid. dah lah. Ambil rangkap pertama. Nanti rangkap kedua, rangkap ketiga. Nanti orang lain pula boleh cuba. Bagi saya beberapa saat boleh je saya nak Apa dia? cuba saat. Bagi saya beberapa saat. Boleh? Boleh. Sambil-sambil semua nak tunggu, nak tarik kan, nak tunggu apa tu? Dia macam syair mana lah nak. cikgu. Dia lebih kurang lah kan. Kita bergurindam ni macam melagukan lah. Sekejap. Sekejap. Sekejap ya. Mari kita tengok. Boleh nampak tak cikgu share? Cikgu Nampak share slide? lah. Nampak slide je kan? Cikgu buka YouTube. Nampak slide je. Nampak slide. Okey. Nampak Nampak slide slide cikgu. cikgu. Slide Okey, tak apa. Sekejap. Slide. Kita stop sharing yang ni. Nampak? Sekejap, tengah loading. Nampak. Nampak Nampak cikgu. Okey. Nampak. Bagus. Gurindam 12 fasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita Macam nasyid.
Lenggok kan? Apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara Sambil-sambil tu boleh praktis yang lain. Nak cuba satu rangkap, dua rangkap. Rangkap yang keberapa awak nak cuba boleh? nescaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Macam tu contoh dia. Terima kasih. Oh, Cikgu yang melagukan ni sedap. Suara Cikgu Yusof ni. Kan? betul. Yang Betul cikgu. saya boleh buat macam Cikgu Yusof buat. Ada tak? Cikgu try sikit cikgu. Cikgu try. Bagi cikgu try. Cikgu try tu. Alamak, Kan cikgu kena buat dulu kami dulu. Oh, Mesti macam tu cikgu buat sedap. Allahu Akbar. Kan? Cikgu pula kita tolak kat dia tolak kat kita pula. Okay. Cikgu hari ni tak ada suara hari ni. Cikgu kurang sihat. Siapa Betul. boleh cuba? Siapa boleh cuba? Satu rangkap pun jadilah. Supaya kawan-kawan dengar, awak ni ada bakat sebenarnya. Satu rangkap pun okey. Lepas tu nanti kita akan pergi kepada apa tu? Bentuk gurindam sendiri. Apa yang kita nak belajar hari ni? Awish, mana Awish? Mana Tadi dia Awish? abang apa saat je? Tadi dia kata 2 saat ni. 1 saat ni. Boleh lah Wish. Allah Satu. Sabar Awish. Siapa? Oh, Pak An pun boleh asalnya. Suara pun sesuai. Suara besar kan. Silakan. Pak An dia bekas juara nasyid peringkat daerah. Juara nasyid. Masya Allah. Lagi bagus. Bolehlah cuba ambil saya satu. ingat malam mak saya balik perayuk saya. Ambil satu rangkap sudahlah. Ambil satu rangkap. Tak apa Awish, lepas hang buat aku buat Awish. Kau. Cepat nak cuba, cepat. Semua orang tak nak tunjukkan bakat segan nak tunjukkan bakat. Tak ada nak cuba. Okay, tak apalah kalau tak ada nanti apa tu boleh record hantar kat cikgu. Kadang ada orang tu dia segan kan nak bergurindam kat sini. Okay. Sebab live kan cikgu. Kan sebab live ni dia nervous kan dia okay, tak apa. Sebab live, okay, tak apa. Yang penting awak dah tahu dah kan cara macam mana nak bergurindam, macam mana nak menyanyikan lagu. Ada orang tulis kat chat malu cikgu. Okay, tak apa kan. Okay, yang penting awak dah tahu dah. Bila awak tengok tadi Cikgu Yusof melagukan apa tu gurindam macam mana. Cikgu tak boleh lah buat sehebat Cikgu Yusof tu. Kan kita apa tu InsyaAllah nanti cikgu cuba. Dan cikgu hantar kat awak. Okay. Tengok yang pertama apabila, siapa nak baca? Apabila terpelihara mata. Apabila terpelihara mata. Okay. Benda apa tu? Sedikitlah cita-cita. Maksudnya apa tu? Apabila kita jaga mata. Okay. Kita punya apa ni? Kita tak akan buat perkara yang tak baik kan? Betul. Betul. Betul cikgu. Kan? Okey, yang pertama tu dia kata apabila kita jaga penglihatan kita dengan baik, sudah pasti kita pun tak akan buat perkara yang dilarang oleh Tuhan kan, oleh Allah kan. Dan yang kedua, cuba tengok rangkap kedua. Siapa boleh baca rangkap kedua? Apabila terpelihara kuping, gambar yang jahat dia adalah damping. Okey, apa maksud dia tu Awish? Kita jaga telinga kita
Okey. Kita tak dengar macam benda-benda buruk, contoh Okey. kabar-kabar angin. Mengumpat tu. Okey. Okey, maksudnya bila kita menjaga pendengaran kita dengan baik, kita dapat jauhkan diri kita lah daripada kita dengar perkara-perkara yang negatif ni, perkara yang tak baik. Macam apa perkara tak baik ni? Macam Awish kata tadi. Farina kata mengumpat. Betul Farina kan? Mengumpat. Apa dia? Membawang. Membawang kan. Dan seangkatan dengannya kan. Jadi kalau kita jaga pendengaran kita jaga telinga, kita tak lah kan, tak terjebak lah. Okey, bila awak tengok pula yang ketiga. Rangkap yang Nak ketiga. baca cikgu? Okey, silakan. Ada ni tak? Ada lagu kan tak? Tak mahu. Nak baca. Okey, boleh silakan. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripada faedahnya. Faedah. Dapat daripadanya faedah kan. Maksudnya apa Farina? Kalau jaga lidah, Okey. kita tak cakap lah macam benda-benda merapu. Benda-benda tak elok kan. Maksudnya lidah ni dia simbolik kepada pertuturan, betul tak? Okay, bila kita jaga pertuturan, tak kisahlah pertuturan kita dengan guru, dengan mak ayah kita, dengan kawan-kawan kita. Adab kan cikgu kan? Betul, adab kan. Betul cikgu. Kita kena jaga benda tu. Kadang orang dia, bukanlah kita nak kata orang tu kena menilai, kadang orang tu dia menilai orang berdasarkan cara percakapan, betul tak? Kan? Cara percakapan orang dah boleh nilai orang tu sama ada dia tu dia ni baik ke tak baik kan, macam tu. Jadi kalau kata kita jaga lidah, kita jaga pertuturan kita, insya-Allah kita dapat banyak faedah. Orang pun akan hormat dengan kita kan. Okey. Rangkap keempat. Siapa nak baca rangkap Saya, keempat? cikgu. Okey, silakan Pat. Okay, silakan. Baik, sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Macam mana tu Pat maksud dia? Jangan mencuri. Betul tak? Macam mana? Jaga tangan. Jangan mencuri. Betul-betul. Okey, betul-betul Pat. Maksudnya kat sini tangan kita ni kita perlu pelihara supaya kita tak nak ambil barang orang pun salah satu daripada tanpa izin kan. Salah satu daripada sikap yang tidak baik. Maksudnya kadang kita tak perasan tau. Contoh macam kita dalam kelas kan. Contoh Pat ambil Farina punya pemadam. Tapi tak cakap. Ambil. Macam tu kan. Lepas tu itu kira kita perbuatan yang tak elok lah. Kalau kita nak guna yang orang, kita kena minta apa? Minta izin. Kita kena minta izin kan. Kita tak boleh lah nak ambil suka hati. Betul tu Halim, keizinan. Kita kena minta izin untuk ambil. Sebab barang tu bukan kepunyaan kita. Okey, yang kelima pula. Bagus Pat, terima kasih. Okey, yang kelima. Halim macam Halim? Saya cikgu, saya. Okey, silakan Halim. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fil yang tidak senonoh. Apabila, okey. Kita tengok. Apa maksud dia kat situ? Perut penuh tu. Perut penuh simbolik dengan apa? Kenyang kan? Terlalu kenyang. Rasuah. Kita tak, ataupun orang kata kita tak mengawal nafsu makan kita. Maka apa yang akan jadi? Apa yang akan jadi pada diri kita? Kita punya kesihatan kan? Malas. Kesihatan kita terjejas kan? Macam tu. Jadi kita tengok kat sini dia sentuh tentang bila kita terlalu tidak mengawal nafsu makan kan? Okey, yang ke-6. Apa dia? Duduk kat rumah ni cikgu PKP makan banyak. Betul simbol. Kan kita boleh kaitkan kan dengan PKP, kita duduk kat rumah kan, kita makan kan. Okey, tapi kita kena pandai kawal lah. Okey, untuk rangkap yang ke-6. Saya cikgu. Saya nak cuba cikgu. Siapa tu? Siapa saya tu? Sarah. Sarah. Okey Sarah. Okey, silakan Sarah. Anggota tengah hendaklah diingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat.
Maksud maksud dia dia kat sini. jagalah hati awak and jaga perasaan dan jangan berputus asa. Maksud dia kat sini apa tu, kita kena sentiasa bersemangat lah. Kita kena sentiasa bersemangat kan. Maksudnya kat sini kita jangan merendahkan orang ke kan. Dan kita pula bila orang cakapkan sesuatu kat kita, kita jangan mudah putus asa lah kan. Jangan mudah hilang semangat. Okey? Okey. Yang ketujuh, ini rangkap yang terakhir. Macam mana tu? Saya. Siapa tu? Saya tu Izzati. Okey, Izzati, silakan. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Maksudnya, anggota kaki perlulah dipelihara dari melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Okey, bagus tu. Anggota kaki kita perlu jaga juga. Maksudnya kat sini, tempat maksiat tu macam mana? Tempat yang macam mana? Kelak. Tempat-tempat Kelak siang tu, kelak siang. malam. Gelap malam, gelap siang, macam-macam lah. lorong. Tempat-tempat yang tak elok lah kan. Pasal malam tu, pasal malam. Pasal malam? Pasal malam tempat. Kenapa cakap pasal malam tempat tak baik? Pasal malam tempat tempat kita cari makan. Menghabiskan duit. Menghabiskan duit. Okey. Maksudnya kat sini tempat yang tempat yang membawa kita ke arah negatif, ke arah yang tak baik, yang menjurus kita untuk buat perkara yang tak baik. Itu jangan. Kaki tu bila rasa nak masuk je, ingat pesan cikgu kata jangan kan. Jangan. Jadi tak jadilah langkah, betul tak? Patah balik kan. Setan ramai. Tak jadi, patah balik. Okey. Itu kita cerita pasal Gurindam 12. Fasal yang ketiga ni dia menekankan anggota badan kan. Jadi simbolik apa anggota badan, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Tangan kita ni kenapa kita kena jaga, mulut kita kenapa kita nak kena jaga, telinga dan sebagainya. Jadi dia sentuh tentang anggota badan manusia. Okey. Kemudian kita tengok apakah bentuk gurindam? Macam mana tu bentuk gurindam tu? Tadi ada yang dah sebut dah tadi. Bentuk terikat. Okey, bagus, pandainya Pat. Bentuk terikat kan. Bentuk ni kita ada bentuk terikat, bentuk bebas. Okey, macam mana kita nak kenal pasti bentuk tu bentuk terikat, bentuk bebas? Macam mana? Bentuk yang terikat biasanya terdiri daripada 2 baris serangkap. 2 baris serangkap. Okey, lagi? Macam mana kita nak kenal dia tu? Satu rangkap tu ada 2 baris. Dia macam syair 2 baris. Okey, cara nak kenal dia macam tu Okey, Awish faham macam tu. Okey, untuk kita nak kenal sama ada dia bebas ataupun dia terikat, kita boleh juga tengok pada hujung baris. Setiap baris tu, hujung baris tu kita tengok dia diakhiri dengan rima apa. Contohnya kalau kata AA ataupun kalau AA tu kita sebut sebagai terikat. Kalau AB kita sebut dia sebagai bebas. Macam mana nak tentukan AB tu? Dia punya hujung baris tu. Hujung baris kan. Dari mata, cita-cita tu. Pandai. Macam Okey, betul. Form 2 lah, form 3 lah. Betul. Pandai. Okey, betul tu. Lagi selain daripada tu, macam mana kita nak tahu bentuk gurindam ni? Sebab kadang-kadang nanti bila awak dah ambil mata pelajaran subjek BM dekat universiti ke apakah, nanti akan ada bila dia tanya tentang macam mana kita nak tentukan bentuk. Okey, contohnya bentuk gurindam, apa yang kena ada dalam bentuk selain daripada kita tengok tentang terikat ataupun bebas tadi, lagi apa lagi? Apa lagi yang awak tahu? Itu pasal gurindam. Okey, mari sini kita pergi tengok kepada bentuk. Okey, bentuk tadi macam yang Awish dah kata tadi, bentuk terikat, bentuk bebas kan. Pat dah cakap tadi, bentuk terikat dan juga bentuk bebas. Dan kita tengok terdiri daripada, kita tengok berapa rangkap dia ada. Tadi kita kata ada berapa rangkap? 7 kan? 7 rangkap. Okey, setiap
Rangkap tu ada berapa baris? Dua. Dua. Okey, cara nak kira dia macam ni. Ni 1, 2 baris. Ini satu rangkap. Tengok ada noktah masuk kepada rangkap lain tu, ini kita kira sebagai 1. Lepas tu kita tengok dia 8 hingga 15 suku kata setiap baris. Macam mana tu? Kita kena kira lah suku kata. Suku kata, lepas tu kita kena kira apa tu kata. Kita tengok kata pula. Berapa kata yang ada dalam setiap baris ni. Itulah cara kita nak tahu bentuk. Okey. Seterusnya, faham tak? Faham cikgu, faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai dan pengajaran. Tadi Pat dah baca apa tu Wish, Paan, Farina, Izati kan, Sarah, semua dah baca tadi tu. Awak pun dah dengar ada nilai dan pengajaran. Okey. Apakah nilai yang awak boleh dapat daripada gurindam fasal ketiga tadi tu? Apa nilai dan pengajaran yang ada? Kesabaran. Kesyukuran. Okey, bagus. Lagi? Berbudi bahasa. Kita ada budi bahasa bertanggungjawab. kan. Bertanggungjawab. Okey, bagus. Pandai semua. Okey, kat sini kita tengok kalau disebut nilai, kalau disebut nilai, selalunya nilai ni dalam bentuk kata. Maksudnya kalau contoh kesyukuran, tanggungjawab, kesabaran, dia dalam bentuk orang kata satu je lah kan, ataupun dalam bentuk kata ganda. Contohnya kasih sayang, macam tu je. Itu kalau kita tanya tentang nilai. Okey, ni kena bezakan kalau dia tanya tentang pengajaran awak kena ingat, pengajaran mesti dalam bentuk ayat. Okey, bagus. Bagus kan Nurin? Dalam bentuk ayat. Ya. Bila kita cakap tentang pengajaran, dia mesti ada ayat, dia mesti mula dengan kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah. Faham? Awak boleh ambil daripada nilai. Awak boleh ambil daripada nilai tu, lepas tu awak jadikan dia sebagai ayat, untuk jadikan dia sebagai pengajaran. Contohnya kat sini, apa tadi awak ada cakap pasal kesyukuran kan? Kita hendaklah bersyukur dengan anugerah yang dikurniakan oleh Tuhan. Maksudnya apa anugerah yang Tuhan kurniakan? Kalau kita baca fasal ketiga ni, anugerah apa? Anggota badan. Bagus. Anggota badan. Anugerah Tuhan bagi kita tangan, Tuhan bagi kita mulut kan, Tuhan bagi kita kaki. Jadi setiap tu ada fungsi dia. Jadi kita kena bersyukur sebab tak semua orang ada apa yang kita ada. Betul? Kadang kita merungut kan. Kadang kita merungut, kita kata cikgu saya ni tak cantik lah. Tak, semua orang cantik, semua orang segak kan, semua orang kacak. Dalam apa? Dengan cara dia yang tersendiri. Bukan semua orang nampak awak tu cantik di mata semua orang. Jadi setiap orang tu ada pandangan dia masing-masing. Jadi jangan pernah sesekali rasa apa? Secure. Jangan pernah sekali rasa rendah diri. Rendah diri, betul Farina. Jangan pernah rasa rendah diri, jangan pernah rasa kecewa. Tak. Okey, kita semua ada kelebihan masing-masing yang Tuhan kurniakan dekat kita. Macam jadi gurindam tadi cikgu yang ya? Macam gurindam tadi cikgu yang hati tu kena jaga. Betul. Kadang hati betul lah, betul tu Pak An. Kadang kita rasa kita tak segak tapi orang tu awak rasa dia tak segak. Tapi bila awak tengok hati dia tu hati baik. Sebab tu cikgu kata setiap orang tu dia ada kelebihan. Ya, betul. Kan? So, semua cantik dan sempurna di mata orang yang betul. Ya, betul tu. Okey, besok. Mantap Awis. Mantap kan? Di mata mak tu semua cantik. Ya, betul. Kalau di mata mak ayah kita kan semua cantik. Betul tu. Masukkan Pak An. Okey. Okey. Kita tengok nilai dan pengajaran ni dia ada orang kata apa kaitan. Maksudnya kalau awak dapat nilai, awak pun boleh buat pengajaran berdasarkan nilai yang awak dapat tu. Jadi kalau contohnya kalau soalan tanya berdasarkan gurindam fasal ke-13 berikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam gurindam tersebut. Jadi awak boleh ambil
nilai yang ada dalam gurindam tersebut dan juga awak boleh jadikan juga sebagai pengajaran. Jadi dua benda ni dia berkait. Faham? Faham. Kan senang kan? Cikgu. Gurindam ni seronok tak awak tengok? Kalau awak tengok. Seronok. Itu sahaja untuk gurindam fasal yang ketiga. Hari ni kita nak bincangkan tentang bentuk dan juga tadi nilai dan pengajaran kan. Ada bentuk tadi, apa yang bentuk yang awak dapat tadi? Ya, ada 7 rangkap. Okey, 7 Bentuk rangkap. yang terikat. Okey, bagus. Baris. 2 baris. Okey, bagus. 3 baris, 2 baris lagi. Yang punya 5 angka. Rima yang sama. Rima tempoh lah. Okey, bagus. Rima. Betul, kita sebut sebagai rima. Lagu. Rima yang sama. Okey, betul, bagus. Rima yang sama. Itu kita cerita pasal bentuk kan. Okey, bentuk. Bentuk ni kalau awak nak kenal dia, awak tengok gurindam tu, apa yang awak nampak kat situ. Berapa rangkap, berapa baris, berapa perkataan, apa yang awak boleh tengok dengan mata kasar awak kan. Itu kita tengok sebagai bentuk kan. Okey, nilai dan pengajaran. Tadi kita tengok apa tu? Apa yang awak dapat tadi? Kita ada yang cikgu dah bincangkan tadi. Kita bincangkan tadi ada 3. Apa yang 3 tu? Kesederhanaan. Kesyukuran. Tanggungjawab. Okey, bagus. Awak pun dah tahu kan pengajaran nilai yang ada dalam gurindam fasal ketiga ni. Okey. Sebelum cikgu nak suruh awak jawab apa tu? Kuis. Kuis ni cikgu share link dekat ruangan chat. Sekejap Okey. Malu separuh beriman. Okey, nanti awak masuk dekat sini. Siapa tanya cikgu bilangan kata tu macam mana? Okey, terima kasih tanya soalan. Bilangan kata tu macam mana? Okey, awak kiralah berapa kata bilangan kata. Contohnya kat sini kita tengok yang mana bentuk tadi. 2 hingga 7 kata. Berapa kata? Ni 1 patah perkataan, 2 patah, 3, 4, 5. Sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ada 8. Macam awak kira patah perkataan tu yang untuk karangan. Macam tu lah. Bagus. Okey. Ini ada apa tu? Okey, kuis. Okey. Nanti awak jawab. Sekarang kalau nanti terlepas kan. Okey, sekarang awak jawab dan kemudian awak terus boleh PM cikgu kat grup ke, dekat personal ke, awak hantar gambar bukti awak betul berapa tu dan kemudian siapa yang cepat cikgu belanja top up dia cerita dia macam ni. Siapa yang betul paling banyak, lepas tu dia hantar paling cepat. Okey. Jadi dia lah dikira sebagai pemenang. Okey. Semua ready dekat ruangan chat tu? Ready. Okey, yang ni sikit. 1, 2, 3. Cikgu takkan sekarang cikgu. Sabar. Tak ada nak buka komen. Tak ada nak buka komen. Okey, dah. Okey, tekan. Okey. Semua pasang ni. Habislah kalau saya reading macam kemarin. Cuba. Saya tekan link tak boleh cikgu. Tak boleh. Kan nak kata. Tak boleh. Tekan link. Mana Haji? Ada ni. Kan cikgu buat prank lah cikgu. Saya loading je cikgu. Dia loading je lah. Kan? Dengan otak saya loading. Cikgu pas dekat tele. Ni saya ada. Boleh je. Saya bring. Lain Tapi siapa? awak je tak boleh. Tak boleh Okey. Dia kata dia tak boleh. Tak. Pak An nanti keluar Sorry. full screen tengok Pak An. Okey, tengok kat grup. Macam ni. Buat link cikgu, buat link. Start balik. Balik cikgu, balik. Dengki. Tak aci. Sorry. Kenapa dia keluar gambar macam tu? Bukan keluar link. Sekejap. Dia kata the page isn't responding.
Ya kak? Yang lain okey? Yang lain okey kan? Okey je. Okey je. Wish kan? Okey je cikgu. Wah, okey apa je. awak saya dengan Pak Atalib cikgu tak tak aci tahu. cikgu. Awak kena sabotage. Ini semua agenda. Cepat dan betul banyak. Asal cikgu saya pakai phone mak saya. Okey, silakan. Jangan mudah berputus asa. Tadi kan kita dah belajar tadi, kena harus bersemangat dekat gurindam fasa ketiga tadi. Rangkap ke berapa tadi? Tak salah cikgu yang Sarah bacakan tadi tu, kena bersemangat. Telegram tu tapi cikgu bila dah tiba-tiba loading je tu semangat pun. Tak apa, Wish. Hilang tu kan, Wish kan? Awak kena positif. Mungkin orang lain tu jawab kelang kabut, salah, tak betul semua. Sekali je. Semua orang kena jujur jawab sekali je. Cikgu dah dapat apa tu? Mesej bertalu-talu dah ni. Memang kalah cikgu. Wish aku boleh lah Wish kat phone mak. Cepat. Ada yang boleh tapi salah kan jawapan. Cepat. Cikgu bagi masa 1 minit. Tak boleh macam ni. Okey. Cikgu nak pilih cikgu, mana? saya dah siap cikgu. Ya, Pak dah siap. Okey, Cikgu nampak, Pak. Cikgu ni pun sabar cikgu. Jangan risau ni, dalam yang hantar ni pun cakap okey, betul 7 je cikgu, 8 je cikgu. Ada apa tu? Ada potensi ni. Awak ada potensi lagi untuk menang. Baik. Ada yang dapat 7, ada yang dapat 6. Cikgu. Ya. Masa dia cepat habis. Cepat habis. Takkan habis tu. Seriusnya. Dia kena pantas. Maksudnya bukan masa, contohnya kalau kata masa habis tu, soalan tu awak kena skip kan, tak boleh jawab kan? Oh. Saya tak ready lagi. Kira soalan tu salah. Kiranya awak dapat 8/10 lah kan? Kalau per 10 kan? Betul tak? Saya reda cikgu. Sebab tu cikgu kata tadi, siapa yang betul paling banyak dan paling cepat. Jika orang tidak menjaga cara katanya. Oh Allah, halusnya. Kita tak ada jawab saya soalan. Saya hilang cikgu. Saya tak ada SS lah. Tak ada hilang? Saya kena terus. Betul berapa tu? Tak apa dah. Betul berapa? Betul berapa Zati? Zati awak betul berapa? Rangkap hanya beri 6. Zati, betul berapa? Cikgu dia. Tak, ni soalan dia macam mana? Cerita sikit. Kita apa tu? Yang apa yang kita belajar tadi lah. 4 cikgu, 4. Tentang rangkap. Siapa tadi? Zati betul 4. Farina. Menjadi insan. Ada pun ramai. Ada apa tu? Awak ada potensi lagi ni. Yang hantar kat cikgu ni tak ramai yang betul semua. Yang paling tinggi sekarang ni 8. Cikgu saya betul semua. Betul banyak dan cepat. Maksudnya kat sini kalau kata contoh paling banyak yang betul 8. Jadi orang yang dapat 8 tu lah yang pemenang dan yang cepat. 10 cikgu. Ya? Tentang pendengaran dapat on the way. Okey, tak apa. Cikgu bagi masa ni untuk aktiviti cikgu bagi masa. Jangan stres-stres. Geram. Sudahlah. Relax lah. 2 saat dia bagi cikgu. Oh memang. Sebab tu namanya quiz. Baru nak baca soalan. Dan kena cepat. Setakat ni ada 8. Okey, setakat ni ada yang betul 8. Maksudnya ada lagi tak pencabar dia yang betul 9 ke 10 orang. Kat sini ada dia bagi 3 apa ni? Saya bukan nak kata apa. Cikgu buka grup sekarang tu. Yang 3 dia tulis mula semula. Boleh tak saya mula semula? Kenapa nak mula semula? Tak sebab payah, masa dia aku pun tak mula Aku sekali ya.
Apa tak apa. Dengan dekat teli ni depa duk hingat-hingat. Dengan nak kena baca yang Okey, dia halus macam ni. semua. Kalau siapa yang jawab semula-semula tu, lagipun kalau dia hantar pun, kalau dia betul pun, jawab apa tu, masa dia lambat kan. Jadi apa tu, ada lagi orang yang betul 8, yang betul 10 ke? Yang boleh Kalau cikgu pintas. bagilah siapa dia yang si awal-awal tu cikgu. Kan kat depa. Tak nampak Okey, apa. Cikgu. Okey. Saya punya orang lain dah jawab kan. Masa saya tengah jalan saya punya duk loading. Bismillahirrahmanirrahim. Wih betul cikgu. Tapi tak semua hantar lagi ni. Sempat lagi ni. Paling tinggi sekarang ni 10 ada seorang ni. Ada Berapa seorang. Boleh lagi ni. Lepas Dia lagi tu ni. dia bagi cikgu. Apa dia? Bagilah kat dia dapat tu. Dia seorang dah confirm dapat dah. Cikgu berbaik hati malam ni. Ada lagi yang akan dapat. Berperangai yang Tak apa cikgu, kami redha. Bagi semua lah cikgu, ala-ala. Bagi semua nak. Oh, tidak. Okey, dah. Yang menyerah kalah dah. Ada lagi? Saya menyerah. Ada cikgu. Saya tak menyerah. Saya tak menyerah. Bukan menyerah, tak ada naik SS. Tak ada. Okey. Dia macam ni lah, macam awak belajar tadi lah kan. Konsep dia kat sini apa tu, rezeki kan. Tadi tu adalah yang sebabnya tak boleh buka tu, maksudnya bukan rezeki dia lah kan. Kena bersyukur. Kena Okey bersyukur. cikgu, quiz lain cikgu. Okey. Wow, minta quiz lain Okey. Kalau buat kan. Okey, untuk quiz ni cikgu dah dapat banyak ni. Dah dapat banyak Dah dapat banyak yang hantar gambar apa semua ni. Okey, tak apa. Dia betul rezeki kan. Sekejap lagi cikgu tunjuklah dekat grup nama siapa yang dapat tu. Dan untuk hari ni lagi satu. Cikgu nak awak tadi yang ada bakat tadi tu boleh record awak bergurindam, melagukan gurindam dan boleh tunjuk kat cikgu, boleh hantar kat cikgu. Lepas tu boleh juga dan seterusnya yang kedua cikgu nak awak cari, tadi cikgu bagi kita bincang tadi 3 nilai kan. Okey, cikgu nak awak cari lagi 3 nilai, 3 pengajaran lagi sebab dia ada banyak pengajaran dan juga nilai dalam tu sebab kita ada 7 rangkap. Jadi banyaklah yang kita boleh dapat. Jadi cikgu nak awak cari 3 lagi nilai dan juga pengajaran dan boleh hantar dekat cikgu. Okey? Semua Hantar type cikgu. Apa dia? Awak type je, hantar dekat Telegram je. Awak type, awak tulis tak itu nama lah, masing-masing cikgu dah tahu dah nama siapa tu. Jadi awak type, awak hantar kat cikgu. Ya, dalam grup boleh, personal boleh. Ya, Madia. Awak tanya apa tu? Rational tu apa? Apa dia? Rational. Rational. Waras, betul. Rational macam tu. Ya, berfikir dengan baik, dengan waras. Rational. Betul. Lagi, sebelum tu. Ada tak apa-apa soalan yang nak tanya untuk apa yang kita belajar hari ni? Ulang semula, hari ni kita belajar apa? Gurindam 12 fasa yang Gurindam. Okey, bagus. Gurindam 12 fasa yang ketiga. Okey, apa yang kita belajar tadi tu? Kita belajar tentang maksud kan lagi? Bentuk. Bagus. Lagi? Rima. Pengajaran. Dia 7 rangkap. Pengajaran. Nilai. Apa dia? Rima akhir. Rima akhir. Rima. Okey, rima dalam bentuk lah kan? Rima dalam bentuk. Jadi yang utamanya tadi tu, yang kita belajar tadi, betul apa yang awak sebut tadi tu semua duduk dalam bentuk. Tadi kita sentuh tentang maksud gurindam, fasal ketiga. Lepas tu kita belajar tentang bentuk. Yang awak sebut tadi ada rima akhir, ada jumlah perkataan, jumlah baris. Itu dalam bentuk. Lepas tu kita sentuh juga tentang apa tu? Apa benda tadi? Nilai. Okey, sorry. Nilai dan juga pengajaran. Jadi tadi kita dah senaraikan 3 kan? 3 nilai, 3 pengajaran. Awak pun dah sebutkan tadi. Okey, cikgu rasa untuk
topik ni itu saja dan kita akan sambung lagi lah lepas ni Kita akan sambung lagi lepas ni, banyak lagi yang kita boleh bincangkan. Okey, untuk hari ni itu sahaja yang kita akan bincangkan. Tahniah untuk penglibatan semua, sangat bagus. Dan awak pun memang memahami, maksudnya awak dah buat kajian, awak dah baca awal kan. Dan tahniah cikgu ucapkan kepada semua, terima kasih untuk atas kehadiran kelas kita hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Ya, Awish. Yang 3 nilai. 3 nilai dan 3 pengajaran. Maksudnya nilai tadi cikgu kata boleh kaitkan kan dengan pengajaran. Benda yang samalah. Cuma satu dalam bentuk ayat, satu lagi dalam bentuk kata, dalam bentuk perkataan, kata kan, dalam bentuk kata. Okey, kalau awak ada apa-apa soalan nak tanya, boleh message cikgu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Kalau cikgu tak tengok dekat Telegram ataupun lambat reply dekat Telegram, awak boleh WhatsApp cikgu Okey cikgu. Okey. Tak ada apa-apa soalan lah kan? Tak ada. Okey. Tak ada cikgu. Happy hari ni? Kelas hari ni? Happy cikgu. Benar cikgu, best. Okey, stress tak quiz kita? Stress tak? Stres. Boleh lah cikgu. Boleh. Tak boleh terima. Stres tapi seronok kan? Okey. Betul. Saya kena sabotaj cikgu. Kena sabotaj. Macam-macam kan? Okey, cikgu pun nak pilih pemenang. Jumpa lagi, sekejap lagi cikgu bagi tahu dalam grup. Jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye cikgu. Salam.